قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. ولا يجب اجتناب نجس في غير الصلاة. Dan tak wajib menjauhkan diri daripada najis fi ghairi salah, pada lain daripada solat. Solat memang kena bersihkan diri daripada najis. Tak wajib ijtinab najis fi ghairi salah. Jadi dengan mana di luar solat ni, kalau ada perkara kena najis kat kita, taklah wajib segera basuh. Dia tak sama dengan hukum istinja. Istinja wajib basuh. Tapi kalau terkena najis, tak wajib istinab dia daripada basuh, daripada najis. Tak wajib istinab kita daripada najis. Maksudnya harus untuk tak segera hilangkan najis bila kena kita najis. Kalau kita naik motor ke apa, terpercik, orang naik kereta, dia langgar tiap lembu, prak, kena kita. Baik pada pakaian atau pada badan. Tak wajib segera basuh. Tak wajib ni kata dia, wa mahalluhu mahallu adami wujubi tidabil najis fi ghairi salah ni, mahalluhu fi ghairi tadammukhi bihi fi badanin aw thawbin. Selama-lama kata dia fi ghairi tadammuh, pada lain daripada masalah berlumuran, tadammuh, berlumuran bihi bin najis, berlumur fi badanin, pada badan, au saubin, atau pada pakaian. Kalau dah tahap berlumur, wajib basuh. Wajib basuh. Dan kalau tempat tu boleh ada istilah tadammuh najis, wajib ijtinab. Wajib ijtinab. Wajib jauhkan dia. Ini fahuwa tadammuh fi badan awil saubi haram. Adalah haram. Itu pun bila hajatin, dengan ketiadaan hajat. Kalau ada hajat, sah atau harus untuk tadammuh fi badan ataupun saubin dengan najis. Contoh tadammuh fi badan ataupun najis, pada badan ataupun pada saub dengan najis ni. Kalau zaman kita, zaman Covid ni contoh, katalah esok kerajaan buat style macam China, Korea kan. Ada negeri-negeri yang memang dia tempat orang laluan masuk supermarket ke apa, dia ada sembur kan, macam sembur sanitizer tu lah. Dan atas kita kata sanitizer tu dibuat daripada alkohol yang najis, katalah dengan bahasa gitu, najis tu. Untuk bila kita lalu mesti kena sembur, Kalau atau yang tu satu hajat untuk basmi wabak, dan tengok berjaya mereka buat begitu, katalah gitu, itu kaedah untuk basmi wabak. Bila hajatin punya tu, harus tadammuh fi badan ataupun saub dengan najis. Tapi nak solat tetap kena cuci ya. Ini tak boleh pakai pakaian tu dalam solat. Ini nak solat kena cuci, dah tambah sempur spray tu baru memang balik kena mandi ya. Memang saranan dalam buat Covid ni pun disuruh mandi kan. Keluar je, bawa mai, balik terus mandi. Dia disuruh gitu kan. Anjuran je. Kita tak buat gitu. Ke tempat-tempat yang memang tambah dah zon merah apa, dah ada istilah apa tu, apa istilahnya, dekat dengan orang kena Covid ni apa, ada kontak rapat dengan orang yang positif Covid. Memang kena sentiasa duk mandi. Satu suruhan satu. Asal kita nak bercara bukan masalah kontak apa tu, masalah tadammuh bin najis. Najis.
Rupa bab tu juga kalau jenis orang berubat menggunakan benda-benda yang dalam bab makan halal. Macam mana kita bicara lepas. Tapi dia dimaaf dalam bab makan, dalam bab air. Tapi tak maaf dalam bab solat. Pasal dia ada benda-benda yang berkaitan bab najis. Yang ghairu ma'fu dalam bab solat. Ada perkara kita bincang dulu. Contoh misalnya dia ada kena lumpuh ke apa. Nak ubat dia kena pakai minyak arnab misalnya. Memang arnab lah, lagi arnab. Arnab pula arnab jantan. Jadi dia buat minyak gunakan katalah asas dia tu minyak Allah minyak masak, minyak sawit dia katalah itu. Atau minyak zaitun jadikan sebagai bahan asas dia. Dia masak dengan daging arnab ni untuk ambil minyak daripada daging arnab ni. Dia masak sekali lah tu panggil minyak arnab. Untuk apa? Untuk buat porsi urut kan, badan dia. Dan alhamdulillah tengok ada kesembuhan tu. Jadi hajat tu. Dan memang kalau ikut memang cerita itu. Kalau jenis lumpuh-lumpuh ni, antara yang mujarab urut dengan minyak daging arnab. Minyak arnab jantan. Saya tak pernah buat dulu walaupun ular arnab banyak dulu kan. Kita makan telan je. Sebenarnya makannya. Tak ada buat minyak-minyak tu. Memang masa duk bela tu pun ada orang duk beli. Memang beli anak jantan untuk buat minyak. Dan orang kata ramai orang kata memang kalau orang kena stroke ni apa, kalau nak pulihkan dia, kalau jenis nak urut, gunakan minyak tu. Ya, ada buat. Jadi kalau kata stroke bukan macam kita terseliuh sini je kan, urut satu badan tu. Untuk minyak-minyak yang istilahnya tadamuh di badan tu, macam mana? Hajat. Harus. Baik. Bila harus istimal. Cuma sebayang kena cuci lah. Semua jenis bab-bab tu lah. Kalau jenis patah ke apa, kena pakai minyak burung but-but ke apalah. Memang burung but-but tu sendiri dia buah. Dah ada binatang yang sebelih pun jadi bangkai. Najis. Tapi mesti kena pakai tu. Ataupun dia kena urut pakai minyak daripada buaya. Katalah gitu lah. Kita cerita tu hukum je. Nak cerita hukum. Ada tak ada tak tahu. Tapi memang ada orang pernah jual-jual ubat. Antara yang dia buat dalam ubat dia, formulasi dia buaya. Minyak harimau. Bam harimau tu bukan lemak harimau tu tak tahu lah. Dia buah nama harimau tak tahu siapa. Tapi kalau katalah memang minyak harimau betul. Minyak singa, minyak badak, buah adik-beradik tu. Kalau benda yang melibatkan daging ni asal kaedah kita, dia makfu dalam bab makan tapi tak makfu dalam bab solat. Bab solat kena cuci. Cuma bab-bab ni kalau moden-moden dari hukum kita mengaji untuk guru pondok. Macam mana kita bicara dulu masalah benda-benda berdaging yang ada darah ni. Bila masak makan memang sah masalah makan. Tapi nak semayang kena cuci. Semalam kita sebut masalah menyuci mulut kan. Daripada benda mulut yang mutanajis. Sama ada kursi berdarah. Atau memakan benda-benda yang macam tu. Yang dia ada darah. Buat gulai, berkuah. Sup atau seumpamanya. Lepas tu bila kita makan. Dia makfu dalam bab makan. Dalam bab akli. Dalam bab air. Tapi tak makfu dalam bab solat. Jadi nak solat kena cuci mulut. Ada kita bicara bab tu. Jadi yang ni. Yang tadi tu makan, masalah makan. Yang ni masalah urut misalnya. Satu badan, lomo, urut misalnya. Menggunakan minyak arnab jantan nama tu umpama tu. Dari si istimal bila hajatnya ni harus. Bahkan kaedah kita dalam bab perubatan, kalau tak ada benda suci yang boleh jadikan sebagai ubat, melainkan terpaksa ambil najis, harus berubat dengan najis. Selama-lama tidak ada benda suci yang boleh dijadikan ubat seumpama najis tersebut. Ada najis boleh buat ubat ke? Dulu kot mungkin kita payah nak tasbir ke masalah. Apa contoh najis yang boleh jadi ubat? Kita aksiden darah keluar banyak, kena masuk darah lain. Apa ubat dia? Masuk darah, boleh buat air sirap. Untuk harus tak ambil darah tu masuk ke dalam badan? Harus. Jadi istilahnya boleh ke berubat dengan najis tu? Harus. Tu takkan nak buat sirap.
Buat air dah 5, parti 5, masuk. Mampu kojoi itu ya. Saja buat lawak bodoh sikit itulah kan. Tapi nak tunjuk kata, kenapa boleh berubat dengan darah tu? Pasal memang tak ada ubat lain melainkan darah. Benda suci, sirap ke apa, buah bila bahasa itu tak. Tak ada yang seumpamanya. Bahkan darah ni pun kena pilih. Jenis A ke, OB ke, O ke, B ke, AB ke, positif lah apa macam nama dia. Bagi betul dia punya grouping darah tu. Kalau grup darah tak betul, salah tu. Salah. Jadi asal nak sebut, berubat dengan darah tu boleh. Itu yang masalah nak ambil faham. Berubat dengan najis tu. Berlaku ada Rasulullah. Pernah sahabat ada yang dalam keadaan sakit. Lepas tu minta pada Rasulullah ubat. Rasulullah perintahkan sahabat lain pergi ambil air kencing unta pergi minum. Kaedah kita mazhab Syafi'i, hadis tu menunjukkan pasal berdasarkan hadis-hadis lain, unta najis air kencing dia, taik dia. Unta tu binatang suci, taik dia, air kencing dia tetap najis. Kaedah kita dalam mazhab Syafi'i. Untuk bagi sahabat minum kencing ni tak hukum bagi makan najis ke, bagi minum najis ke. Kaedah kita harus ambil daripada hadis harus berubat dengan najis. Tak tu ya. Dalam mazhab lain antaranya dia gunakan hadis tu sebagai dalil untuk menunjukkan binatang yang boleh dimakan daging dia bila disembelih, air kencing dan taik dia tak najis. Itu mazhab Hanafi antaranya. Dalam kita Syafi'i pun ada, dalam ashab Syafi'i yang mengikut kawaid Imam Syafi'i, kawaid dia istimak dengan kaedah Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Memang antara keputusan dia najis daripada binatang yang halal untuk dimakan daging dia bila kita sembelih, taik kencing dan taik dia tak najis. Hanafi antaranya taik lembu tak najis, air kencing tak najis, air kencing lembu tak najis, air kencing unta tak najis. Tak najis. Kita mazhab Syafi'i najis. Untuk yang Rasulullah suruh minum, bagi sahabat ni minum air kencing, yang tu dalil nak menunjukkan harus berubat dengan najis. Kita mazhab Syafi'i. Kaedah mazhab yang tak najis tu mazhab Hanafi ke tak? Antara yang kata tak najis tu Hanafi. Dalam Syafi'i ada lebih qaul dhaif. Jadi bagi dia orang apa, unta tu pun tak najis lah kayaknya, taik dia. Taik kencing, air kencing unta pun tak Dari najis. segi makan tu minum. Minum air Yang tu lah yang nanti yang minum susu unta, makan daging unta, dia kena kumur mulut. Yang tu lah kan. Pasal ada hadis lain pula. Jadi masing-masing punya cara istimbat lah. Ulama-ulama mujtahid ni ada kecenderungan dia ambil tani cara faham ni. Ini pun antara yang telah disebut oleh ulama sejak dulu lagi, antara kaedah ambil hukum dan istimbat hukum paling kemah ni, cara yang paling orang kata apa, mantap, tepat, munasabah, orang kata apa, brilliant cara ambil faham ni adalah dalam kawaid Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Sehingga kan imam ulama-ulama kita yang besar-besar yang dibesarkan dalam mazhab lain pada mazhab Syafi'i, bila dia ngaji mazhab Syafi'i, dia akan kata beruntung hamba dalam mazhab Syafi'i. Dah ikut mazhab Syafi'i macam apa? Cara nak ambil hukum dia kemah. Kata dia tak macam mazhab kami. Kita jumpa Syekh apa? Syekh Muhammad Nakhibi tu. Kan Ustaz Nur apa? Ustaz Nur tu duk cerita kan. Masa dia duduk di Sudan, masa dia duduk, Syekh dia tu duduk ngajar, dia ngajar, dia banyak mazhab dia tahu. Tapi dia memang Syafi'i. Tapi bila dia cerita, bila dia ngajar tu, bila dia urai cerita mazhab Syafi'i tu, ulama-ulama lain tu, tokoh lain semua duk dengar dia mengajar tu, seronok dengar dia mengajar ni, dan banyak tertarik dengan cara uraian dia. Sebut kan, pengujahan cara dia cerita, tengok pada dia tu sendiri, tertarik dengan uraian itu. Ramai yang bukan dalam mazhab Syafi'i dengar kuliah dia, semua ikut mazhab Syafi'i. Memang kemas sebenarnya. Yang terbalik pula kat kita ni, dah adalah duduk mazhab Syafi'i, pergi cari mazhab-mazhab yang bukan dalam mazhab 4 pun, entah apa benda mazhab. Mazhab yang tak ada mazhab. Kalau saya pun mazhab gila babi. Kalau mazhab tak ada mazhab pun, mesti nak ambil satu hukum tu, mesti
orang kata apa, ada kaedah dia, ada format dia. Macam mana kita nak ambil bacaan kiraat, ada format dia. Semua kiraat Rasulullah. Hadis semua hadir. Kalau mazhab semua ambil pada hadis Rasulullah. Mana ada pandai-pandai sendiri. Kalau ada ijtihad pun di atas dilalah yang nak diambil pada hadis tu dengan Quran tu. Apa dilalah dia. Jadi semua ada wajah-wajah kiraat, ada wajah-wajah hadis yang datang untuk dia orang ambil hukum. Cuma apa disiplin dia? Disiplin ni lah selalu kalau golongan model-model ni dia tak belajar ni. Tu. Pening dia tengok cara-cara dia ambil hukum. Saya tak rajin kalau saya dia telah tu tak tahu. Saya makan iPad aja. Orang saya muntah kan. Kita tengok malah tengok tu kelahi je. Kita tengok di situ hukum. Allah sebut hadis ni, hadis ni, hadis ni. Nampak aja hebat lah. Sebut pun hadis. Sabit dengan hadis. Terjelai lidah. Nak tunjukkan huruf sa ke. Ada hadis. Ada hadis. Nampak tak? Tampar lagi. Berbulu tengok. Ada hadis. Kalau hadis, kita sebut hadis-hadis tu lah kan. Ni, ada hadis Nabi SAW. Nabi ada ketika ada seorang sahabat datang. Dia muda lagi. Kata dia, aku nak cium isteri aku. Untuk aku nak semayang. Boleh tak Rasulullah? Untuk ada orang tua pula minta aqabbal apa? Uqabbilu zaujati. Aku nak cium isteri aku. Untuk boleh tak? Rasulullah kata, yang ni orang tua on. Bahar dia tau. Kau tekuk dengar cara dia bahar. Dia kata tak rajin tengok. Yang tu sekali-sekali kita tengok-tengok gitulah kan. Tengok. Ada benda dia ni bahas. Dia baca pekah senang dia siap. Dia nak tunjuk hebat tu lah. Tapi bila hebat-hebat, bila dia punya kaedah dia bukan mengikut kawan imam mujtahid kita keluar istinbat hukum. Merepek keluar. Tak apa benda lah. Nak ada Syafi'i tak, Hanafi tak, Maliki tak. Habis-habis pening. Memang pening. Boleh bayar nak ulama' kita tak ada. Maksudnya tak ada dalam kawan imam-imam mazhab 4 yang 4 ni. Wajib zakat keluar kelapa sawit, apa tak ada. Dia boleh bertikai kenapa padi kena sawit kena zakat, sawit tak kena zakat. Boleh pelik. Untuk ada zakat harum manis lah, zakat eksklusif lah. Boleh pelik. Jadi dia bukan betul-betul nak kawan ikut ulama-ulama pakar-pakar yang ni adalah usul mazhab mereka untuk dia nak istimbat hukum. Dia ambil pelik-pelik. Memang ada orang pelik-pelik macam ni. Tadi ada orang gitu. Sebut macam tu tak boleh ada. Saya sebut itu, dia macam geram ni. Semua apa banyak. Memang merapu banyak. Orang tak faham, tengok macam apa dia cerita tu macam batu permata lah. Kita tengok macam tik. Itu bahasa mudah. Baik, tadammuh fi ibadan. Masa nak sebut ulama-ulama besar-besar pun, dia rasa macam rugi dia tak ikut mazhab Syafi'i. Apa yang saya sebut? Yang kita ni yang duduk betul-betul mazhab Syafi'i, pelakir pula di mazhab Syafi'i. Pelik. Itu pelik. Ya. Baik. Jadi kalau ada hajat, tadammuh harus jazah. Asal tadammuh haram. Wahuwa syar'an. Wahuwa, apa dia? Najis. Syar'an epi syar'i. Mustaqdarun. Benda yang dianggap cemar. Yamna'u sihata salati. Yang menegahkan sah salat. Haisula murakhisa. Menegah sah salat. Jadi najis, umum, secara khasnya istilah najis, setiap benda menegah solat najis. Satu kalau saya sebut minyak-minyak apa tadi, kalau dia yang nak usia atau solat, kalau atas istilah kita pakai itulah tak ada najis. Kalau minyak apa kita sebut ni, minyak ardap jantan lah apa tu, apa hukum minyak ni? Najis. Najis lah. Bukan tu ardap boleh makan, kenapa lah najis? Makan boleh makan. Tapi dalam bab solat, dia yang nak usia tu salah. Tak faham tu tanya lain. Pasal kita bercara dulu. Masalah darah yang ada dalam daging tu. Dia makfu dalam bab makan. Jadi bab makan tak ada masalah. Tapi, nisbah hubungan dia dengan solat, dia najis yang nak usia tu salah. Tak lazim daripada boleh makan semua tu sah untuk dibuat solat. Tak lazim. Tak semestinya. Dia ada dobit dia masing-masing.
taklah boleh buat kaedah setiap apa yang boleh dimakan, maka sahlah untuk dibawa solat. Tak ada. Maksudnya. Macam selalu orang terlajak faham tu macam mana semut. Dia kata, dia bila masuk air tak menajiskan air. Jadi, bila semayang tengok kat kaki ada semut. Dalam bukit banyak semut. Buat sarang semut. Semut buat telur penuh. Dalam bukit ada yang mati pun. Dia kata lah semut tak apa. Najis maaf. Sedangkan maaf dalam bab air. Bukan maaf dalam bab solat. Yang tu. Yang tu kena faham sangat. Bab tu. Ada orang yang anggap macam biasa. Tapi kalau ikut dengan apa ulama dah bahas satu-satu. Saya sebut dengan bahasa mudah ni pun. Rasa padandah untuk faham permasalahan bab maaf, ma'fu ni. Ma'fu dalam bab apa? Selalunya orang tak faham bab ma'fu ni. Kalau lagi besar kita tengok kita, lagi dia akan uraikan satu-satu tentang masalah. Mana yang memang kena jaga, yang kita tak jaga pula tu. Ada yang istilah longgar, kita tak ada pula kelonggaran tu. Punca kita selalunya tak belajar lah. Itu jadi masalah. Jadi najis ni, dia mustakzarun yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhisa, sekira-kira tidak ada yang merukhsahkan. Tak ada rukhsah. Rukhsah ni istilah untuk hukum yang berubah daripada hukum asal. Sembahyang 24 rakaat jadi 2. Rukhsah. Qasar tu antara rukhsah syar'iyyah. Rukhsah. Keringanan, maksud di salah satu uslub atau qawaid, keringanan yang diberi dalam syarak di atas sebab ada benda-benda yang daruri, yang darurat, yang kita tak boleh laksanakan urusan yang asal hukum, tapi terpaksa kepada beralih pada hukum lain. Yang tu dipanggil rukhsah. Rukhsah. Hukum asal dia dipanggil azimah. Sembahyang zuhur 4 rakaat azimah. Sembahyang zuhur waktu zuhur azimah. Asal waktu zuhur rukhsah. Rukhsah. Zuhur 4 rakaat jadi 2 rukhsah. Sembahyang si menghadap kiblat tu azimah. Syiddatul khauf, boleh tinggal kiblat tu rukhsah. Rukhsah. Sembahyang mesti suci pada najis, tu azimah. Dia tengok tak dapat tidak mesti kena pakai najis, rukhsah. Rukhsah. Nak cerita istilah. Jadi dia yamna'u sihhatas salah haitsu la murakhisa, sekira-kira tidak ada benda yang mengharuskan. Qaid idkhali. Siap? Jadi asal sebut la murakhisa. Jadi kalau ada benda yang murakhisa, misalnya tak ada pakaian nak balik pakai, duduk berjaga pula. Berjaga pula orang kafir ni tak ada kemudahan air apa dan sebagainya. Solat tidak solat. Untuk nak cuci najis apa tak boleh? Solat. Apa yang boleh? Siapa? Tu air kecil, istinjak pun tidak. Istinjak pun tak boleh. Siapa? Pandai-pandai lah, sesuaikan diri. Air boleh tak bagi untuk istinjak. Tisu apa boleh tak bagi. Katalah itu. Najis tidak najis. Waktu solat tak kena solat. Itu bukan dia yang menau sihatan solat ya. Haitsu la murakhisa. Bila ada murakhisa, istilahnya sah untuk pelaksanaan solat dalam keadaan macam tu. Cuma kena qada tak qada. Masyhur ulama sembahyang yang tak mustawfiyati syurut dalam masalah solat ni wajib qada. Wajib qada. Walaupun tak berdosa atas dia sembahyang dalam keadaan macam tu, disebabkan ada darurah, tapi qada tetap qada. Itu pun ada hukum yang kalau kita belajar dengan betul-betul, ada disiplin yang memang alhamdulillah kita mudah faham. Itu pasal dah diajar sejak dulu masalah rukhsah. Contoh, kalau ikut ta'rif najis itulah najis. Disebut dekat tu je. Muka belakang ni memang dia nak senaraikan najis. Contoh kata dia najis karausin seperti tai. Bahasa mudah itu raus, tai. Wabaulin dan kencing. Kencing, berak, memang najis. Memang najis. Kalau ada dengan buang air besar, berak tu, ada benda yang kita telan, benda pepejal yang tak boleh hadam. Telan duit.
Zaman budak-budak dulu telan duit lah. Telan duit. Telan apa? Jenis pendrive pun telan. Telan itu. Ada pendrive kecil-kecil ataupun SIM card kecil micro telan. Telan 3-4 biji. Keluar balik ke usus. Bila ada benda yang tak boleh diproses oleh badan kita, walaupun sebenarnya boleh proses, tapi sebab masa terlalu singkat, yang tu dia akan menyebabkan benda ain tu asal walaupun suci, bila melalui proses pencernaan dalam perut, masuk usus, keluar, dia ain najis. Dia ain najis. Tapi kalau macam telan duit, duk keluar duit juga, mungkin sebab lalu dalam usus apa-apa macam percairan ada, dicuci kan apa kotor yang ada pada duit, keluar-keluar berkilat, bergelit. Hukum mutan najis. Dia hukum mutan najis. Jadi najis ni adalah raus baul. Kecil berak memang najis. Kalau keluar pepejal tu macam duit, keluar batu macam mana? Batu tak najis, duit tak najis. Cuma bila dia berlomong dengan najis, nama dia mutan najis. Walau kana min ta'irin, sekalipun adalah baul dan raus ni daripada ta'ir, daripada burung sekalipun. Wasamakin dan ikan. Kita bicara dah sikit tu buat ikan. Jadi ikan kalau ada maaf macam mana? Ikan yang memang kecil, memang kecil. Itu masalah ikan. Jadi kalau dia kecil berak apa macam mana? Yang kita cerita buat aquarium apa dulu. Asal nak sebut, najis, tetap najis lah. Cuma atas mungkin terlalu kecil, terlalu sedikit, ya, tanggung. Saya nak tanggung asal najis, ialah najis. Jadi kalau ada makfu, kena tengok sebab masalah makfu. Ada makfu. Kaedah kita bila air sikit, masuk benda-benda yang nama boleh menajiskan air pada kolibnya, sekalipun yang tu tak merupakan warna air tersebut adalah najis. Antaranya contoh tak ikan tu. Aja nak ke ikan tu sikit. Ikan. Kasamakin, wajaradin, nama larang. Jadi tang ikan, daging ikan, tak apalah, memang boleh makan. Walaupun tak kena sembelih. Tapi, nisbah boleh makan dia tu, tapi maafin jauh dia tu, perut dia tu. Sebut situ lah. Perut dia tu adalah najis. Jadi tak boleh makan ikan dengan perut dia sekali. Kalau ada lah ikan yang terlalu kecil, yang memang tak dapat tidak. Bahkan kalau buang perut dia, tinggi banyak mana, pula tu ada istilah susah, masyakkah untuk hilangkan perut dia tu. Pasal terlalu seni, terlalu kecil. Kalau ada yang terlalu kecil pada huruf yang ni, biasanya orang tak buang. Maafil jauh dia, halal makan sekali dengan apa yang maafil tu. Macam kita kata ikan kecil. Ikan yang hidup, ikan kecil apa, orang selalu membuat masak pais. Masak pais. Kedah ni pais. Tak tahu. Sama nyok tu. Bakar dengan ikan. Ikan selalu ikan kecil-kecil tu lah. Ikan apa orang panggil tu. Ikan putih-putih tu. Lama lupa nama ikan ni. Dulu ikan tu banyak ada. Sekarang ni payah cari ikan. Ada ikan kecil-kecil tu kan. Besar-besar ikan gapi je. Ikan gapi kecil tu. Ikan macam tu. Anak-anak ikan lomong ke apa ke. Kadang ada kecil-kecil macam tu. Tangkap, buat pais macam tu. Jadi apa yang dalam jauh ni tak buang. Pasal mana dia buang macam udang geragau. Nak buang macam mana geragau. Nak pegang udang pun terlalu kecil. Dan sedih apalah lagi nak buang maafil jauh dia tu. Jadi kalau ada yang macam tu, maafu dari sudut makan, boleh makan. Boleh makan. Jadi kalau ikan bilis yang seni terlalu kecil apa tu, boleh makan semua sekali. Tapi kalau boleh dibuang dengan apa yang maafil jauh, wajib buang. Pasal yang halal ikan je, isi je. Tapi apa maafil jauh, dia tetap najis. Siap. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun. Begitu juga binatang-binatang yang daripada binatang yang tidak ada darah mengalir dari dia. Macam taik cicak, tetap najis. Apa-apa nama taik dan kencing najis. Sekalipun pada serangga ni, taik lipah najis. Memang najis. Dan kita pun dapat rasa jijik dah. Ini najis ni.
Satu, bila tahi ni biasanya orang akan mustaqdar. Orang akan rasa jijik dengan kehadiran najis ni. Satu, sifat fitrah orang Ta'ala bagi kat kita. Memang dia jadikan kita ada fitrah jijik dengan najis. Jijik. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun. Jadi kalau taik, katalah semut, ada taik semut, taik lipas, taik cicak. Kalau masjid, rasa apa ni, banyak taik cicak lah. Najis, tetap najis. Tak maaf ke? Najis, tetap najis. Tambah pula kita memang disuruh untuk pelihara diri daripada najis. Najis ialah najis. Kalau ada masalah-masalah, maaf, haitsulah ada rukhsah yang menyebabkan kalau tidak kena juga dengan najis, apa ibadat boleh buat. Tapi kalau ada benda najis yang memang tak boleh elak tu sekalipun, sampai waktu boleh kotor, wajib kotor. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun. Karausin wa baulin, seperti berak kencing, min makulin, ay min makulin lahmu, daripada min hayawanin makulin ay lahmu, daripada binatang yang dimakan dengan dagingnya, ay makulin lahmuhu, naik panggil lagi makulin. Ala asahi datakul asah, ala takul asah. Allahumma salli. Qala as-Takhri warruyani min a'immatina. Berkata Syekh as-Takhri dan Ruyani min a'immatina, daripada imam-imam kita dalam qawaid asy-Syafi'iyah. Bahkan mereka ni atas pangkat as-Takhri. As-Takhri ni dia peringkat ashab asy-Syafi'i. Ashab Syafi'i adalah istilah untuk tabaqat Imam Syafi'i lepas pada zaman lepas pada Imam Mujtahid, Allahumma salli alaihi wasallam, yang tu panggil ashab lah, pasal masih mengikut kawaid imam. Allah min a'immatina ka Malikin, seperti mana Imam Malik wa Ahmad annahuma, dia kata bahasanya raus wa baul min makulin lahmin min makulin lahmuhu tahirani, adalah tahir keduanya, suci keduanya. Tahirani minal makuli, daripada binatang yang boleh dimakan. Binatang boleh dimakan, taik cicing dia suci. Tentu kalau ada ikan, taik ikannya suci. Keedah kita, taik ialah taik. Jangan kita pakai umur. Taik ialah taik. Sekalipun taik tu duduk. Sebutnya lah. Taik tu kecil lah. Kalau kecil, dia ada masalah lain, masalah rukhsah. Keedah lah kawan kita. Walau ra'at awqati bahimatin hayyan. Awqat tu, Awqat. Alau ra'at, kalau dia melihat, awqat ataupun dia muntah, bahimatan. Tak, payah ke ni? Allah. Walau ra'at au qa'at bahimatun hayyan qa'at. Jikalau ra'at melihat seorang ataupun qa'at ataupun muntah, qai, bahimatun, oleh seekor bahimah, lembu kambing, dia rosat lah, bukan ra'at kan, rosat lah, sar ra'at, sepelai. Mata tua-tua ni, mata mayur.
Lau rosat tu, kalau berak, masa mudah kita itu. Berak tu. Berak kalau ke bawah. Au qoi, muntah. Satu keluar ke atas, satu keluar ke bawah. Macam mana ni hukum ni? Asal dia sebut kecil berak. Muntah tu sambil. Asal antara najis ialah qoi. Adalah muntah. Muntah ni benda yang dah masuk dalam perut. Benda tu pula boleh diubah dan dicerna dengan pencair-pencair yang ada dalam badan pada ghalibnya. Walaupun muntah keluar balik dengan rupa asli, keluar nasi, keluar rupa asli, kalau dia benda yang boleh diubahkan istilahnya. Kalau ni sepah bijian, kalau dah keluar, tumbuh, tanam, dia tumbuh. Maksudnya dia tak boleh ambil, tidak balas oleh enzim yang ada dalam perut. Jadi kalau keluar walaupun rupa asli macam muntah tu, masuk nasi, keluar nasi sebiji, nasi color apa semua tak ubah. Nasi tersebut adalah ain najis, bukan muntah najis. Okey dah kita. Ain tersebut adalah najis. Allah. Ain dia najis kalau andai kata dia macam umpama bijian, tumbuh, tanam tak tumbuh. Tapi kalau dia seumpama bijian, tanam, bakal tumbuh, maka benda tu dia tak jadi ain najis. Tapi dia jadi muntah najis. Muntah najis. Yang lau ra'sat tu, duk ro'at. Au qa'at bahimatun hayyan, yang ni seekor lembu misalnya, dia qa'at, dia muntahkan seekor hayyan, seekor benda hidup. Kucing muntah keluar ikan duk ketik-ketik. Macam tu. Bahimatun, lembu dia muntah apa? Nak contoh lembu muntah benda hayyun, benda hidup, benda ni contoh. Ya. Itu apa? Habban, bukan hayyan. Sekali lagi. Habban. Habban tu. Tapi sini memang dua titik ni. Yang macam hayyan. Dia cari lah apa macam hayyan tu. Tak sesuai masalah, betul lah. Memang kalau dia beranak kan, dia muntah atau berak, keluar benda hayyan, benda hidup. Apa dia hayyan ni? Cacing. Cacing tu dia suci. Pasal dia bukan anjing babi. Tapi dia muntah najis. Betul lah. Sama dengan habban lah. Habban. Jadi disebut cacing, benda hayyan, saya sebut hayyan tu tak jadi ganggu pasal tak ada masalah dia serupa. Pasal masuk dalam perut kita, dia masih boleh istilahnya menyawa. Dia masih tak kesan dengan sebab enzim yang ada dalam perut untuk proses dia. Muntah keluar balik, sama ada bijian atau hayyan, dia muntah najis, bukan najis. So kalau atas habban lah tu, biji-bijian. Fa'in kana solban, jika adalah ia habu tu, solban, benda solbi, istilahnya solid, berpejal, keras. Kana solban, bihaisu sekira-kira, keras pun macam ni dobit dia. Lau zuri'a lan nabata, jikalau ditanamkan dia habun ni, nabata nescaya tumbuh ia habun. Tumbuh, tanam tumbuh. Tanam tumbuh. Itu menunjukkan bahawasanya benda yang keluar muntah ataupun taik tu, dia tidak akan jadi ain najis. Bahkan dia hanya dihukum sebagai muntah najis saja. Lau zuri'a nabata. Jadi kalau dia lau biji, jadi misalnya ditanam nabata, fahamu tanajisun. Bahawa benda tadilah. Makul tadi, yang solban adalah mutanajis. Fahamu tanajisun, dia ialah mutanajis. Yuk sadu wa yuk kalu. Boleh dibasuh dan dimakan. Kalau jenis nak makan lah. Jenis nak makan. Allah.
yukalu wa yuksalu. Wa ila sekian tidak, maksudnya kalau lam yakun solban, maksudnya dia ma'an mutaghayyir fa najisun, najis lah. Kalau muntah keluar air je, dan dia apa? Semua najis tu. Najis. Walaupun tengok ubah-ubah air sejuk je. Tak. Dia air yang keluar daripada maidah macam tu. Kalau keluar ke atas nama muntah. Wa ila fa najisun. Lam yubayyinu hukma ghairil hubi. Dan kata dia tidak memperjelas mereka itu ulama fuqaha ghairah hukma ghairil hubi, akan hukum lain daripada biji-bijian. Banyak yang disebut masalah, contoh bila masuk dalam perut, yang ni dia tak menjadi najis ni, banyak bagi contoh dengan biji-bijian lah, paling senang. Siap. Pasal ubi dia tanam boleh tumbuh. Maksudnya biji-bijian tu tak dicerna oleh perut kita. Perut kita ada macam-macam enzim ni, dia ada benda yang boleh diproses, boleh diubah, boleh istihalah daripada rupa asal walaupun dalam masa yang singkat. Satu dia boleh jadi muntah, kalau tarik berak keluar nasi berani sebiji, ya nak ain najis. Ya, ain najis. Dobit dia adalah Allah SWT. Benda tu dah masuk dalam perut, dan dia tu andai kata dia biji benih, tanam tumbuh. Itu kira dulu lah. Qala Syekhuna walladhi yazharu annahu. Betul? Walladhi yazharu annahu. Qala Syekhuna. Baik. Okay. Telur ayam. Telur sebiji. Kalau memang masuk tu keluar pun telur juga macam kerang lagi. Yang dengan bahasa tu, jikalau dingeramkan dia, saya menetas. Kalau telur yang boleh masak, Telur yang boleh dimasak, tak betul. tak boleh. Kemudian disimpan. Katalah ditelan sebiji telur, muntah, najis. Telur juga tapi boleh masak. Itu tak kira. Boleh masak. Jadi telur ayam boleh masak lah, bukan dia tak boleh. Maksud telur mentah tu. Telur yang ada cengkerang tu, dia telan, muntah. Yang tu boleh lah. Tapi kalau dah telur dah rebus, tak boleh. Walaupun telur rebus ada kulit. Ya, tak boleh. Telur rebus ada kulit, tak boleh. Sebab bila dah masuk dalam perut, dia dah istilahnya istihalah. Dia orang dah panggil muntah. Istihalah ni maksudnya dia dah dicerna oleh pencernaan dalam perut. Istihalah ni dengan mana dia telah dirubahkan daripada bentuk asal nasi apa, ubah jadi muntah. Maka muntah adalah najis. Adalah najis. Sekalipun rupa masih rupa asal. Dia mahu makan nasi, muntah. Betul-betul biji nasi seperti. Makan biskut, keluar biskut roti. Betul-betul biskut, betul. Kalau memang dah rupa, memang najis. Dah ubah rupa asal, memang najis. Ini masih rupa asal sekalipun. Kalau dia bukan benda-benda yang sulbi, dia adalah najis. Bukan benda najis, dia adalah najis. Dia adalah najis, memang ain najis. Pasal namanya dia adalah istihalah daripada rupa asal. Pasal nama pun dah ubah. Dia bukan lagi makanan minuman apa, bahkan dia jadi muntah kalau keluar ke atas. Kalau ke bawah dia keluar jadi hei. Okey, itu telur tu. Hukum telur tu. Cuma telur apa lah, telan sampai tak pecah gerak kan. Oh, salah je kan. Telur burung lah, tapi telur burung kulit nipis-nipis lah. Mempati lah, nipis je. Sikit-sikit. Pecah. Allah. Puyuh, sama. Telur kan? Telur itik Besar pula. Makan tu cekik tu. Telur orang tu, tu mampu itu pun. Cuma telur benda datang, telur yang memang struktur dia keras, dia taklah besar ni. Kecil sikit daripada telur ayam kampung ni. Telur ayam
mutiara. Yang bunyi macam basikal karak tu. Tu. Punya apa yang mutiara? Panggil yang api-api. Yang berada yang yang berada. Bukan yang berada. Teki ayam berada. Ni ayam mutiara. Ayam mutiara. Lagi nama apa dia panggil? Ayam api-api. Burung api-api. Yang dia punya badan tu macam itik. Warna kelabu dengan putih. Kalau dia besar, balung dia merah. Ketui. Kau macam ayam tu, dia ketui. Jantan betina ni payah nak kenal. Telur dia tu kerah. Tu rasa telan tak pecah. Yang tertekan ni, pegang. Pecah. Struktur dia tebal. Kulit dia memang tebal. Dia tak macam kulit ayam. Yang tu pada kulit tak pecah, boleh telan. Cerita yang kulit tebal tu lah. Biasa kaedah fiqah itu faham situ lah. Jadi kalau nisbah telur tu telan muntah balik. Ngeram, meletas hukumnya. Panggil esok ayam muntah. Ayam badang. Semua nama kan. Menunjukkan perut kita dia tak boleh proses telur yang duduk dalam tu. Dia pasal ada kulit yang keliling ni tu, dia ada sulb atau sallab. Dia jadi macam seolah-olah benda berpejalan. Macam mana biji ni tanam lau zuri'an nak patah. Ini lau di mengeram natas. Campur Melayu lah tu kan. Nak sebut dobit tu. Allah. Yang ni kalau kita belajar fiqah baru dia panggil istihlak. Istihalah. Kita belajar fiqah yang tu besar tu. Istilah yang kena faham. Istihlak dan istihalah tu. Kalau istihlak tu makan nasi jadi taik. Dah halak lah. Nasi jadi taik. Itu istihlak. Makan nasi, keluar nasi juga. Tapi dah masuk dalam perut. Dia tak jadi hukum nasi lah. Dia nama muntah. Muntah tu adalah istihalah. Untuk istihalah. Muntah adalah najis. Raus. Berak adalah najis. Pasal cuma beza dia. Muntah kalau masih rupa asal. Tapi dari si hukum dah istihalah. Dia dah berubah daripada hukum asal. Najis. Walaupun tengok masih rupa asal. Kalau macam taik, dia memang dah tak rupa asal lah. Yang tu dia panggil dia istihlak. Asal nak sebut istilah-istilah salah. Istihalah. Istihlak. Tu lagi. Biji kopi. Sama. Biji kopi kelawar makan kan. Kita kutik-kutik. Tumbuh. Tanam tumbuh. Kutik kopi tu. Basuh. Sah pergi buat kopi. Yang Indonesia ada buat produk kopi apa tu? Yang musang. Kopi lawak. Nama dia. Mahal tu kopi tu. Allah. Kopi lawak ni buat pada apa? Buat daripada taik musang. Tapi bukan taik musang. Dia ambil taik tu dia buat. Tapi kopi yang ada pada taik musang. Memang musang ni boleh makan kopi. Bukan musang carnivore tu. Tapi musang herbivore. Musang yang jenis makan buah-buahan ni. Musang pandan nama ni. Dia makan buah makan tu. Antara lain biji kopi bagi makan. Tarik dia tak ada. Lepas tu ambil biji kopi yang dia telan tu. Buat apa? Simpun dalam kapasitas tu buat kopi. Buat kopi. Tak pun ambil, basuh tu, himpun. Lepas tu, sampai waktu dia tanam. Dari sisi kopi macam tu ni, kopi kelawar. Dulu kelawar, zaman saya mula-mula main sini, buat kopi banyak keliling. Kalau musim dia bunga, cukup best. Tambah pagi kalau musim sejuknya ni, musim selalu bau lah. Bau bunga kopi. Bukan popi. Kalau bunga popi, saya silap masuk tali gantung. Ni bunga kopi. Warna dia warna putih, bau wangi. Kuat bau dia. Apa saya nak sebut dalam musim tu, kalau sini dulu madrasah bukan ada sini. Dia ada tempat-tempat yang kelawar selalu tidur malam. Tak tahu macam mana kat bawah. Biji-biji kopi, taik kopi tu banyak. Yang rajin pergi kutip. So, buat kopi. Banyak. Hari 30 biji, 40 biji. Dia punya taik tu, tabur tu. 30 biji, 10 hari tak ada kata. Tak ada kata. Apa hasiat dia tak jadi orang lah.
Tapi janganlah ambil-ambil tu terus orang buat kopi wah tu. Kalau reka ya. Mesti pasal lah pasal dia muntah najis. Yalah. Saja sebut tu pasal orang selalu juga tanya buat-buat tu. Kopi yang buat oleh Tek Musang. Cuma yang urus buat kopi tu siapa? Cha rupanya. Walaupun kopi tu hukum boleh jadi suci dengan proses macam tu, tapi yang urus ni Cha. Olip najis. Asal suci. Untuk ada ukur apa? Kau asal lah. Untuk gamak ke minum? Tak gamak. Bagus. Ingat. Tak. Mayari buka. Yang nak minum. Gedi kan nak minum. Nak kena try kan ni. Kita kata dia hebat sangat kopi ni. Sampai kata dia selang sehari. Selang sehari. Orang tanya lain. Selang sehari tu. Minum kopi tu selang sehari. Kau minum kopi tu selang sehari. Dia punya kesan minum kopi tu selang sehari. Tak faham tanya saya kata selang sehari tu. Kita nak try tak? Lalu orang balik-balik Indon bulan mana-mana untuk jual Jawa. Tak tahu. Dia memang ada kalau kita pergi tempat fikir-fikir pelancongan ni. Hari bawa balik kopi luak, kopi lawak, luak kan. Kopi luak balik. Qala syekhuna waladhi yazharu anahu in taghayyara. Nak sebut orang sibak tu. Cukup dulu situ. Dengan jauh sekolah ni dia jadi betul. Jadi minyak gamat tu macam mana Ustaz? Minyak gamat. Kalau ikut samalah. Dia pasal ada binatangnya. Gamat tu dia kalau walaupun dia binatang laut, dia sepah macam ikan. Ikan dia makan. Tapi dalam dia tu maafil jore memang dibuang kan. Tapi nak cermat dia dah pakai nak solat basuh. Mana pakaian anda terkena dengan minyak-minyak tu usah pakai pasal dia istilah maafu dalam buat makan. Tapi pasal dalam badan itu ada darah lah apa. Bila masak jadi kuah apa nisbah nak minyak tu satu hal ataupun air gamat. Kalau air gamat memang air yang daripada gamat tu ni dari segi berubat harus minum air gamat masin gila Allah masin dah hanyir. Air gamat memang ambil pada gamat ni. Gamat tu kalau belah langkau yang besar tu adalah cara dia. Saya tengok video ada saya tengok video dia akan tunjuk cara nak ambil air gamat. Air gamat dia gamat tu dia kata ambil tumbuk ambil air gamat tu. Buat ubatnya macam lah. Tak kena orang tu ubat puasir. Itu lah. Dari sikit dah. Eloknya cuci. Masuk. Lain. Itu dulu.